Subhanallah, subhanallah. Waalaikumsalam Marina Muhammad, Nasarayan, Kak Salma. Waalaikumsalam. Dengar tak suara saya ya? Jelas tak suara saya? Puteri Lin, Cik Rosliza, Yohanis, Ukti Yohanis, Masya Allah. Kak Salma. Waalaikumsalam Kak Yohanis, Khadijah Abu Sema. Dengar tak suara saya ya? Jelas tak? Sebab saya tak guna mic. Nordiana Dian, Fatah Azmi, Zalina, Azliza, Siti Farhana. Kemana tu? Ya, dalam perjalanan menuju ke Bentong Pahang. Menuju ke Bentong Pahang, ada program di sana. Waalaikumsalam Aisyah Ramli, Madi Madiha, Nur Azza, Liza Atan, Fafa Azmi, Ati Aziz, Razida Mustafa, Rosha Falina, Siti Farhana, Muhaini Hasan, Ali Airil, Nur Mala Anwar Ali, Zaitun, Zurin Khanim, Subhanallah, Puteri Bongsu, Nur Bahia Abdul Hadi, Masya Allah. Dengar. Okey, makasih Kak Anis bagi respon. Dengar suara ya. Ini kali pertama lah saya buat live dalam kereta, saya rasa. Betul, kali pertama. Kemudian tak ada wire, Masya Allah. Tapi saya dalam perjalanan menuju ke satu lokasi, bertolak dalam pukul 6 daripada rumah tadi. Lepas subuh terus bertolak. Ya, saya menuju ke Bentong Pahang, Masya Allah. Hari ini adalah hari Selasa. Betul kan hari Selasa? Berapa Oktober ya? Ini hari Selasa berapa Oktober? Okey. Alhamdulillah. Dan yang kita amin. Terima kasih. Muslimat sekalian, pagi ni bila berlakunya situasi yang agak membimbangkan, jadi saya ingat nak bincang perkara itulah pagi ni dengan sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas doa. Masya Allah. InsyaAllah kita semua mudah-mudahan dilindungi oleh Allah daripada segala wabak, daripada COVID-19, diri kita, pemimpin kita juga, kemudian negara yang kita cinta, insyaAllah. Ya, hari ni 6 Oktober. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat, saya juga mendoakan sahabat-sahabat semua, Allah terus berikan kekuatan, ketenangan, kesabaran, kelapangan jiwa, kemurahan rezeki, kebahagiaan, kesabaran, keredaan dalam hati kita. Terima kasih Puan Arfa, Puan Ida Syahzani, Puan Rokiah Talim, Haryani Manam, Aisyah Abdul Rauf. I love you so much tu. I love you. Hati-hati kepada semua yang sedang memandu, bawa kenderaan, pergi ke tempat kerja. Siti Rahmah, terima kasih. Puan Ana Azizah, 2 kilo. Kak Teh, Kefli, Asana Abu Bakar, Atika Asma, Juita, Haryani. Masya Allah, subhanallah. Ya, ramai juga yang mesej saya, PM saya, keadaan Ustazah macam mana. Saya secara personal tidak ada kontak rapat dengan yang sedang kita bicarakan sekarang. Ramainya netizen bertanya saya, adakah Ustazah kontak rapat dengan Menteri Agama Datuk Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri? Tidak. 2 kali saya hadir program Yadim dan 2 kali Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri tidak ada. Jadi buat masa ni saya tidak ada terlibat dengan mana-mana kontak rapat lah. Saya tidak saya tidak terlibat dengan mana-mana kontak rapat. Jadi Alhamdulillah setakat ni tidak ada isu lah dengan, buat masa ni tak ada. Kesihatan saya juga baik. Jadi insya-Allah saya doakan untuk semua juga. Terima kasih Puan ya. Nuriyanti, Nur Azura. InsyaAllah kami juga sekarang ini, tuan-tuan, puan-puan, doakanlah ya sama-sama. Sebab gelombang yang kedua ni mungkin ujiannya lebih berat.
gelombang kedua ini ujian dan cabaran bagi kita semua lebih berat. Sama ada ujian akidah, keyakinan kita terhadap Allah, sejauh mana kita masih mampu untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersangka baik terhadap perancangan Allah, terhadap kehendak Allah dan sebagainya. Saya insya-Allah kita sihat, kuat, cergas. Terima kasih, seronoklah pula kan. Siti Zawiyah, Cik Siti Amin, Masya Allah, Razaida Zainuddin, selamat dan berjana, terima kasih. Dayan Nazli Nawawi, Siti Aisyah, Rumini Samingan, Naizatul Faizah. Ya Allah. Apa ni, anak-anak kata tak ada sampai lagi pergi aku. Izzat tak sampai lagi. Ni anak telefon ni. Okey, subhanallah. Anda semua daripada mana ya dalam 3K ni? InsyaAllah pagi ni kita buat live santai. Saya akan cuba menjawab sebanyak mungkin soalan-soalan yang ditanya. Ada sesiapa yang nak tanya soalan, boleh insyaAllah. Dan sekarang saya sebelum menerima soalan, marilah sama-sama kita memulakan pagi ini dengan bacaan. Sama-sama kita bacakan beberapa doa untuk selamat daripada musibah COVID, untuk kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan kongsikan beberapa doa, beberapa amalan insya-Allah. Ada daripada Ampang, amin. Terima kasih doa. Dalam 3K sekarang insya-Allah. Pertama, pesanan untuk diri saya dan juga sahabat-sahabat semua. Tolong kita menjaga lidah kita paling utama, sama ada pada mulut ataupun pada jari kita dalam kita menuliskan sesuatu, kerana semuanya tidak terlepas daripada catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak dapat apa-apa daripada kita mengeji, menghina, mengata, maki hamun dan sebagainya. Jadi saya harap sahabat-sahabat semua tidak tergolong dalam golongan yang tersebut. Perkara yang berlaku sedang berlaku, perancangan Allah pasti akan berlaku. Jadi kita mengharapkan semoga kita semua kuatlah ya. Terus kuat berdoa dan ikhtiar. Masya Allah. Jadi muslimin, muslimat sekalian, sekejap je sebab saya kena amin, amin. Terima kasih atas doa. Okey, insya-Allah pertamanya muslimat sekalian, kita sama-sama membacakan doa yang terkandung di dalam Al-Maqsurat. Pagi ni bersama dengan saya, insya-Allah kita akan baca Maqsurat daripada awal sampailah habis, dan kita akan baca Maqsurat Sughra. Kemudian insya-Allah kita akan syarah Al-Maqsurat. Jadi sepanjang bersama dengan saya ni, pertama kita akan baca Al-Maqsurat, kedua kita akan syarah Al-Maqsurat. Maksud ya insya-Allah. Betul. Terima kasih. Sebenarnya tali keledar ada yang pesan. Sorry. Ada di bawah, yang bahagian atas ni saya letak di belakang. Sorry. Betul. Minta maaf. Okey, terima kasih. Masya Allah. Yang bawah ni ada dipasang. Minta maaf. Okey, sahabat sekalian, kita akan sama-sama baca Al-Maqsurat, kemudian kita akan syarah. Maksudnya saya akan share, kita akan share berkenaan dengan Maqsurat tu, setiap satu Maqsurat tu sumber daripada mana, dan apakah doa yang terkandung dalam Maqsurat yang berkaitan dengan wabak COVID-19 ni. Okey, insya-Allah semua ready ya. Kita akan baca Maqsurat Sughra, lepas tu kita akan pergi kepada terjemahan. Ada sesiapa tak yang biasa baca Maqsurat? Ada tak di kalangan kita ni yang selalu dah beramal dengan Maqsurat? InsyaAllah kita sentiasa membuat penjagaan. Kita akan sentiasa cuba buat perlindungan, kekalkan jarak. Kemudian kekalkan jarak tu satu.
kemudian pakai mask, elakkan di tempat yang ramai tanpa keperluan dan sebagainya. Amin, insyaAllah. Okey. Di dalam Al-Maqsurat kita tahu ada satu doa yang Nabi SAW ajarkan. InsyaAllah kita baca doa ni dulu ya. Doa untuk kita dilindungi daripada segala mara bahaya, termasuklah dilindungi daripada wabak COVID-19 ni. Doa ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang membaca barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dan petang, Nabi kata, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dan petang, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Nabi sebut 3 kali ya, Nabi sebut 3 kali. Sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apa-apa pun mudarat yang boleh menimpanya. Tidak ada apa-apa mudarat yang boleh menimpanya. Kita baca sama-sama ya, muslimat sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samii'ul 'alim. Dengan nama Allah, Bismillahilladzi, dengan namanya, dengan nama Allah Alladzi, yang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak akan berlaku apa-apa mudarat dengan namanya. Tidak berlaku apa-apa mudarat dengan namanya. Ma fil ardi wala fis samai. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, sesuatu apapun. Syai'un fil ardi wala fis samai, sama ada di bumi ataupun di langit. Wa huwa sami'ul 'alim, dialah yang maha mendengar, dialah yang maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, muslimat sekalian, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya pada pagi 3 kali, petang 3 kali, la yadurru ma'asmihi, tidak akan berlaku apa-apa mudarat dengan namanya. Fil ardi wala fis sama, sama ada apa-apa mudarat yang datang daripada langit ataupun daripada bumi. Muslimin, muslimat sekalian, sahabat-sahabat, mungkin walaupun ada di sana orang yang sentiasa beramal dengan doa yang Nabi ajar ni, tapi tetap diuji dengan COVID-19, maka insya-Allah berkat doa ini, walaupun diuji dengan sakit, terkena penyakit ini, terkena wabak ini, tetapi insya-Allah ia tidak memberi mudarat yang berat. Ia tidak memberi mudarat yang teruk. Maksudnya ia akan sembuh, dia akan selamat. Dia tidak melarat dan insya-Allah dia tidak memberikan kesan tu kepada orang lain juga. Jadi muslimin muslimat sekalian, sama ada doa ini akan memberikan pengajaran yang baik bagi kita. Doa ini akan memberi kesan kepada kita, sama ada dalam bentuk kita tidak terkena dengan wabak, ataupun jika kita terkena wabak ini, ia tidak memberikan mudarat yang berat. InsyaAllah kita akan sembuh. Kemudian yang kedua, sakit yang wabak yang terkena itu tidak memberi kesan yang tahap yang kritikal, yang dahsyat dan sebagainya. Jadi subhanallah muslimin muslimat sekalian, insyaAllah tadi kita dah baca doa perlindungan daripada wabak, dan ketika membacanya, bukan kita saja, kita dan kita pastikan anak-anak. Kenapa mak? 4,000 lebih. Dan dalam tempoh ini, ketika membacanya muslimin muslimat sekalian, kita baca dalam keadaan yang yakin, bukan baca dalam keadaan takut, bukan baca dalam keadaan bimbang. Memang ada kebimbangan, itu tidak boleh nafi, tetapi biarlah yakin itu mengatasi daripada semua perasaan yang lain. Bila baca doa ni kan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Terima kasih kepada Siti Aisyah yang berkongsi. Boleh baca ya, Siti Aisyah ada kongsikan kita doa tersebut.
ketika membacanya, baca dengan yakin bahawasanya kita pasti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya ada di kalangan kita ataupun ahli keluarga kita terkena wabak ini, teruskan baca doa ni. Bukan bila dah kena berhenti, tak. Sebab ketika dijangkiti, ada ujian yang lain selepas itu. Maka walaupun kita dikena, maksudnya dijangkiti dengan wabak COVID-19 ini, insya-Allah tidak ada mudarat yang lebih berat selepas itu. Sakit yang berat ke, ataupun kan wabak ni ada orang dia tak ada gejala. Walaupun dia positif tapi tidak ada gejala. Dia tidak batuk, dia tidak demam yang teruk, dia tidak sesak nafas. Jadi kita doakan semoga walaupun ada di kalangan kita yang terkena wabak ini, tetapi ia tidak dibebani dengan gejala yang berat. Maksudnya dia masih lagi boleh membawa diri yang baik di hospital dan sebagainya, maka dia akan mampu insya-Allah dalam keadaan yang baik. Okey, sekejap ya. Sebab tu kita perlu orang yang dah biasa. Izzat dah biasa. Tak apa. Tak, sekarang ni minta telefon Syirah. Takut dia tak jumpa siapa sudah. Baik dah ni. Dah kata tak jumpa. Dekat ada sikit lagi. Abang call lah. Teruskan. Abang cuma bimbang je. Janganlah marah. Ya Allah. Okey, muslimat sekalian, insya-Allah kita akan sama-sama untuk membacakan Al-Maqsurat surah. Bersedia ya? Okey, sekarang kita hampir 5K. Kami selalu amalkan. Okey. Ada yang daripada Indonesia, ada yang daripada Brunei. Saya hari tu saya nak cerita sikit pengalaman saya daripada sahabat di Brunei. Bagaimana Brunei daripada ada jumlah yang agak tinggi, kemudian mereka jumlah yang agak tinggi, kemudian sampailah mereka dapat keputusan kosong, selamat terus daripada COVID-19. Ini saya share sebelum tu beberapa kali saya pergi ke Brunei, beberapa kali saya ada ceramah di Brunei. Jadi kita ada kawan-kawan yang rapat di sana. Bagaimana kaedah Sultan Brunei, rakyat Brunei menghadapi COVID ni. Setiap pagi wajib, maksudnya Menteri Agama dan rakyat dia bersama dengan Sultan, mereka di siaran televisyen, radio, semua serentak pada setiap pagi untuk membacakan surah Yasin. Membacakan surah Yasin serentak seluruh negara, dan diwajibkan semua untuk rakyat, dan serentak dengan itu disiarkan melalui TV, semua siaran dan juga radio. Subhanallah, walaupun kadang-kadang bagi orang yang tidak yakin dengan bagaimana kekuatan penyatuan umat Islam, sama-sama membaca Al-Quran, baca doa. Contoh kita baca doa tadi, kemudian mungkin kita membaca Al-Maqsurat dan sebagainya. Mungkin dari sudut secara fizikal, dari sudut logik akal, kita tak tahu bagaimana. Tetapi percayalah, situasi ni, gelombang yang kedua ni, mungkin gelombang ni lebih berat bagi kita ya, sahabat-sahabat semua. Allah ingin melihat sejauh mana kekuatan iman kita, sejauh mana kekuatan pergantungan kita kepada Allah, sejauh mana kekuatan kita untuk meminta dengan Allah berterusan, dan sejauh mana kita mampu mengekalkan akhlak yang baik, tidak menghina, tidak mengkeji, tidak menyalahkan. Memang ada yang salah dalam bila berlaku penularan. Memang ada pihak-pihak yang salah, dan pihak-pihak yang bersalah telah pun meminta maaf dan sebagainya. Jadi sekarang bagaimana respon kita? Respon kita terhadap ujian Allah, sama ada secara peribadi ataupun secara umum. Maka dalam situasi begini, tolonglah kita kekal dalam berakhlak yang baik. Kita tidak dalam kalangan yang mengeji, menghina, mengeluarkan perkataan kesat dan sebagainya. Kerana kita tidak dapat apa-apa pun kebaikan, tidak dapat apa-apa pun manfaat daripadanya. Masya Allah. Maka sebab itulah muslimin-muslimat sekalian, insya-Allah kita akan sama-sama membaca Al-Maqsurat daripada awal. Saya lepas ni kita akan jelaskan syarah daripada Al-Maqsurat. Boleh ya? Masya Allah. Allahu Akbar.
Okey, sebelum itu saya ingin kita akan membacakan sedikit penerangan. Mungkin ada orang yang tak tahu, dah selalu dengar Ustazah cerita pasal maksurat. Maksurat tu apa? Okey, sekarang saya sedang buka satu slide yang disediakan oleh pihak JAKIM sendiri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Okey, Al-Maksurat. Ada orang tanya, Ustazah, kalau datang bulan, kalau datang haid, boleh tak baca Al-Maksurat? Jawapannya boleh. Walaupun kita datang haid, boleh baca Al-Maksurat. Kerana Al-Maksurat ini adalah himpunan doa, himpunan zikir daripada Rasulullah SAW dan daripada Al-Quran, daripada firman Allah. Dan ia telah pun kenapa disebutkan zikir? Kerana ia datangnya daripada hadis, ia datang daripada ayat Al-Quran, yang memang hadis Nabi menyatakan ayat-ayat ini zikir. Dan insya-Allah bila saya sebut tadi, kita akan baca Al-Maksurat dan juga syarah, maka kita akan jelaskan nanti doa ini datang daripada hadis Nabi yang mana, ayat Al-Quran ini datang daripada hadis Nabi yang mana. Jadi insya-Allah Al-Maksurat merupakan satu himpunan zikir dan wirid yang diambil daripada Rasulullah SAW, nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan seterusnya, zikir dan wirid tersebut diajarkan oleh baginda kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, kemudian kepada tabi'an tabi'in dan as-salafus salih. Jadi faham ya, Al-Maksurat ini adalah bacaan daripada Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada para sahabat daripada hadis Nabi. Kemudian Nabi ajarkan pula kepada tabi'an tabi'in. Sahabat Nabi ajarkan kepada tabi' dan tabi'in ajarkan pula kepada seterusnya begitulah. Jadi zikir dan wirid yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ini insya-Allah terkandung di dalam himpunan wirid yang namanya Al-Maksurat. Jadi kita boleh baca tanpa ragu-ragu. Dan mungkin di sana ada pihak-pihak kan yang menimbulkan keraguan dalam Al-Maksurat ni. Saya di sini ingin menyatakan, yakinlah bila kita beramal dengan Maksurat, dia ada zikir-zikir yang perlu kita ragui. Okey. Jadi di sini kita merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang bermaksud, katakanlah, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya kamu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan mengampuni kamu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita nak beramal sesuatu, beramallah perkara yang datangnya daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak akan ragu-ragu, kerana bacaan Maksurat juga adalah satu bacaan yang datangnya daripada Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah kita tidak akan ragu-ragulah dalam beramal dengan bacaan Maksurat ni. Okey, insya-Allah. Okey, ada yang nak tanya, ya boleh ratib Maksurat, zikir, selawat boleh dibaca walau dalam keadaan uzur. Ya, walau dalam keadaan haid boleh. Bolehkah baca sambil buat kerja ataupun jadikan macam zikir? Okey, Fazaliyah tanya, boleh. Jawapannya boleh. Sambil bawa kereta, sambil baring, sambil rehat. Kadang-kadang kita boleh buka muslimat, saya sarankan kita boleh buka YouTube. Contohnya, kita cari Maksurat pagi dan maksud. Nanti kita akan boleh memahami sekaligus maksud dalam Maksurat tersebut. Okey, ada yang tanya, Ustazah dan semua yang mengikuti siaran ni, Waalaikumsalam, waktu datang bulan. Okey, kita dah jawab, boleh baca. Nanti jumpa di Bentong. Ya, ada yang daripada Bentong kan. Okey, subhanallah, baca Maksurat datangnya daripada Rasulullah ya. Okey, tadi saya dah cerita kan bagaimana banyak sebenarnya kisah ketika wabak-wabak berlaku di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, dan bagaimana mereka menghadapi. Pertama ialah dengan ikhtiar, kedua dengan doa, dengan munajat, dengan amalan. Tadi saya cerita bagaimana Brunei menghadapi wabak COVID-19 sehingga mereka bebas terus daripada wabak. Kawan saya di Brunei, mereka cerita start daripada wabak itu ada tak tinggi pun di Brunei ketika itu, tapi pemerintah
memerintahkan bersama dengan Sultan Brunei sekali, dengan semua pemimpin agama. Mereka setiap pagi berada di satu tempat, dan siaran TV, semua siaran TV dan siaran radio serentak setiap pagi membaca surah, membaca doa-doa tertentu, kemudian membaca surah Yasin, sehinggalah berapa lamalah sehinggalah keadaan tersebut reda. Sebab itu kita sebut tadi COVID-19 ini ujian mental, ujian emosi, ujian fizikal, dan ujian pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan umat Islam semakin menguatkan kembali pergantungan melalui doa dan amalan-amalan kita. Subhanallah. Okey, sekejap bagi saya masa. Okey, insya-Allah. Ada soalan lagi? Mungkin nak tanya apa-apa? Okey, sekejap. Okey, insya-Allah ya, kita akan baca Al-Maqsurat Sughra sahaja, dan sekali baca. Kita baca sama-sama ya. Saya tahu ramai yang sedih, ramai yang susah hati. Saya pun sangat susah hati, sangat sedih, sangat bimbang. Sebab untuk gelombang yang kedua ni, COVID-19 ini sebenarnya ia akan memberi beban dan ujian yang berat bagi kami khususnya. Nanti kita bercerita. Tapi kita baca maksurat dulu ya, insya-Allah. Ready ya semua? Kita baca sama-sama. Siapa yang dengar boleh ikut terus. Nanti kita akan syarah maksurat ni. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Subhanallah, subhanallah. وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya nampak macam ada orang tak ni ya? Muslimat, boleh bagi respon? Sebenarnya macam terputus. Subhanallah, alhamdulillah. Saya tak nampak. Okey, semua okey, alhamdulillah, masya-Allah. Okey, kita sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, InsyaAllah kita akan baca 3 kul. Jadi sahabat-sahabat yang uzur ke, yang sedang buat apa ke, sama-sama membaca bersama dengan saya, kerana di sana ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membaca 3 kul, maksudnya Nabi sebut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan mencukupkannya 3 kali ganda. Jadi insya-Allah sama-sama ya kita membaca 3 kul ini sebanyak 3 kali. InsyaAllah Allah akan memberikan segala kecukupan kepada hidup kita. Sama ada kecukupan dalam bentuk rezeki, kecukupan dalam bentuk kesihatan, kecukupan dari sudut perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah kita cuba untuk membacanya 3 kali ya, 3 kul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, saya ingin kongsikan satu doa dari satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, ketika ini Nabi bersabda kepada sahabatnya. Nabi berkata, wahai sahabatku, sesungguhnya tidak ada dua surah yang perlindungannya lebih baik daripada dua surah ini. Dan Nabi namakan nama surah ini adalah Al-Mu'awwizatain. Maksudnya adalah dua surah perlindungan. Sekali lagi saya sebut, Nabi SAW bersabda, ketika ini Nabi mengkhabarkan berita ini kepada seorang sahabatnya. Nabi kata telah turun dua surah perlindungan yang tidak ada yang lebih baik daripada dua surah ini. Jadi Nabi namakan nama surah ini adalah surah Al-Mu'awwizatain, maksudnya surah perlindungan. Apakah surah Al-Mu'awwizatain? Lalu Nabi menyebutkan iaitu surah Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan surah yang kedua adalah Qul A'udzu Birabbin Nas. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian, dalam surah Al-Falaq, surah Al-Falaq ada perkataan apa? Qul, katakanlah, A'udzu Birabbin Nas. Minta maaf, Allah berfirman, Qul, katakanlah, A'udzu Birabbil Falaq, aku mohon perlindungan daripada Tuhan yang menguasai waktu subuh, wa min syarri ma khalaq, dan daripada kejahatan apa yang dia ciptakan. Jadi muslimat sekalian, tadi kita dah sebut tentang satu doa. Sekarang ketika kita membaca 3 qul, dan bila kita membaca 3 qul, ulanglah 3 kali pada waktu pagi dan waktu petang. Itu kita dah share tadi daripada hadis Nabi. Nabi kata, barang siapa yang membaca 3 qul, iaitu qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, pada waktu pagi dan petang, Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Keperluan rezeki ke, keperluan kasih sayang ke, keperluan kesihatan ke, keperluan perlindungan ke, Allah akan cukupkan. Yang kedua, iaitu berkenaan dengan hadis Nabi SAW tentang surah Al-Mu'awwizatain. Tentang Al-Mu'awwizatain, Nabi kata ada dua surah yang dinamakan Al-Mu'awwizatain, iaitu surah perlindungan, yang mana apabila kita membacanya, kita akan dilindungi daripada segala mara bahaya. Kita akan diberikan oleh Allah segala perlindungan. Masya Allah. Sebab apa, Mak? Pergi asing ke? Oh, parking. Okay. Okey, subhanallah. Jadi Nabi SAW menyebutkan tentang surah apa? Surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Bila kita baca dua surah ini ketika memohon perlindungan daripada Allah, maka kita perlu meminta ataupun memohon perlindungan dengan yakin muslimin muslimat sekalian. Dan tolong ingatkan dan ajarkan kepada kedua anak kita. Masya Allah. Jadi cuba kita perhatikan maksud surah Al-Falaq ini. Apakah maksud surah Al-Falaq? Kenapa ia dinamakan dua surah Al-Mu'awwizatain? Jadi yang pertama, kita tengok maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Abang nak telefon je. Abang tolong buka pertama print screen. Abang tolong buka live sekarang. Okey, subhanallah. Allah Subhanahu Taala berfirman, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku mohon perlindungan daripada Tuhan yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan segala daripada kejahatan makhluknya.
wa min syarri ghasikin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita, wa min syarri nafasati fil uqad, dan daripada kejahatan ahli sihir yang meniup pada ubun-ubun, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki lalu melakukan kedengkian. Kerana itu surah Al-Falaq ini salah satu amalan yang boleh kita amalkan para muslimin muslimat sekalian untuk kita selamat daripada kejahatan makhluk. Dan kita tahu COVID-19 juga adalah makhluk Allah. Kita harus yakin dan percaya bahawasanya virus yang manusia beri nama COVID-19 ini juga adalah makhluk Allah. Bila kita baca surah Al-Falaq, surah ini Nabi sebut sebagai Al-Mu'awizatain, iaitu surah perlindungan. Jadi kita perhatikan maksud daripada surah Al-Falaq ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku mohon perlindungan daripada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Jadi Allah juga yang menciptakan makhluk-makhluk yang baik. Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang memberi manfaat kepada kita. Dan Allah juga yang menciptakan makhluk-makhluk yang boleh memberi mudarat kepada manusia. Maka muslimin muslimat sekalian, ketika kita membaca surah Al-Falaq, saya percaya kita semua menghafalnya. Jadi surah Al-Falaq ini walaupun ia mudah dan biasa kita amalkan, tetapi dalam keadaan situasi gelombang kedua COVID-19 ini, malah sama-sama kita membacanya dengan bacaan yang lebih khusyuk, dengan mengharap kepada Allah, dengan bacaan yang kita yakin. Ketika membaca, bacalah dengan maksud, dan ketika kita menyebut Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan, min syarri, daripada kejahatan, daripada keburukan, daripada mudarat apa yang diciptakan oleh Allah, maka saat ini kita boleh membayangkan yang kita mohon perlindungan adalah daripada kejahatan wabak COVID-19 ini. Dan insya-Allah seterusnya Nabi sebut Al-Mu'awizatain, iaitu 2 surah perlindungan. Surah perlindungan yang kedua ialah surah An-Nas. Cuba perhatikan apakah maksud surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Kita mohon perlindungan daripada Allah tentang apa? Yang pertama, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan, bisikan waswas yang dibisikkan ke dalam dada manusia. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Okey, sekarang sahabat, saya ni perlu alih kereta, tapi kita akan terus sambung. Bagi saya masa untuk berjalan. Sekarang saya dah sampai ke Gombak. Dan kita akan berjalan menuju ke yang ni je, beg ni je. Yang ni tak payah. Okey, sekarang saya dah sampai ke Gombak. Kemudian kita akan meneruskan perjalanan menuju ke Bentong Pahang. Ada program di Bentong Pahang. Jadi insya-Allah kita akan sambung sampai sudah bacaan amat surat, dan kita akan syarah. Kita akan syarah bacaan amat surat ini. Kita akan tengok, maksudnya kita akan syarah bacaan amat surat ni. Kita akan bincangkan maksud dia dan sumber bacaan tersebut. Maksudnya sumber bacaan tu daripada hadis mana. Sebab ada yang bertanya, sebab ada setengah orang yang rasa ragu. Masya Allah. Jadi saya ni tak pakai mask sebab daripada kereta nak masuk kereta. Okey, kita dah masuk kereta yang seterusnya. Okey, sekejap ya. Ustaz, saya tengah live. Ada dalam 7K. Tolong tutup kejap. Okey, tolong pasang stand dekat sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam satu kereta sahabat. Sebenarnya sahabat, ada seorang sahabat yang akan bawa, iaitu Ustaz Hazmi Dimash. Jadi insya-Allah sekejap ya kita akan jadikan. Subhanallah, dah 7K. Sebenarnya tak pernah ni 7K ni. Masya-Allah, subhanallah. Jadi kita akan pastikan semua lebih dalam keadaan yang baik. Bagi saya masa sekejap, kita nak pasang stand dan juga nak pasang
phone. Okey. Tu cah telefon agak bawah. Wire Ustaz. Wire ni. Oh ya tu. Mic. Okey. Ni. Okey. Boleh sekejap. Dahsyat dia orang. Siapa yang dahsyat? Oh ya sekali. Okey. Bismillah. Dahsyat dia orang tak wujud. Tak apa je. Asalkan dapat. Sebab pendek je ni. Abang. Ustaz. Ya. Tak apa. Tak okey pun tak apa. Yang penting saya boleh sambung sebab pendek ni. Abang. Okey, sekejap ya, minta maaf. Ya, saya sekarang berada di Gombak. Mungkin ada siapa sebelum kita sambung lagi. InsyaAllah, amin. Amin. Abang, tak apa bergulung pun tak apa. Sekejap, kita nak ambil wayar tu. Okey, subhanallah, makasih Puan Zaitun Adina, Masizah Arum, Zuzaini Nur Hamzah, Manja Latifah, Rogaya Awang, Rozila Baka, Anissa, Julina. Alhamdulillah, subhanallah, Al-Fatin Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengah live. Masya-Allah. Abang tak apa bang. Meh. Masya-Allah. Masya-Allah. Ya. Okey. Terima kasih juga. Main baik. Memang tengah live sebab nak pergi ke Bentong. Dah perjalanan. Masya-Allah. Okey. Boleh meh. Moga kita selamatlah semua. Ya. Saya kerja kat finance. Okey. Tapi ada ramai perempuan, jadi saya tak pergi. Okey, faham. 1, 2, 3. Okey. Okey, masya-Allah, moga bahagia dunia akhirat. Ya. Insya-Allah. Okey, subhanallah, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, keadaan yang semakin baik, alhamdulillah. Kami akan bergerak untuk menuju ke Bentong Pahang. Jadi kita akan sambung. Tadi tu perbincangan kita berkenaan dengan surah Al-Maqsurat, insya-Allah. Jadi sekejap. Okey, kita akan sambung pengajian kita berkenaan bacaan Al-Maqsurat tadi. Jadi subhanallah, moga makin jelas ya suara saya, insya-Allah. Macam mana nak buka lampu ni? Okey, tak dia jadi gini. Lampu ni tak lihat. Ni atas. Tekan dia lampu. Ni. Ada. Ni. Sana. Ya. Dia dah hapus dah. Sekejap ya. Okey. Nanti kita ni tekan ni. Okey, faham. Boleh Ustaz.
Okey. Okey, subhanallah, alhamdulillah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan teruskan ya. Okey, jadi bismillah. Betul Ustaz, lagi je lah. Okey, subhanallah. Sekarang kita dah pun beralih ke satu kenderaan yang lain untuk pergi menuju ke Bentong Pahang. Jadi tadi kita ada bincang tentang bab Qul a'udzu birabbil falaq, yang mana dua surah ini adalah dua surah perlindungan yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi antara amalan yang kita boleh buat untuk mohon perlindungan daripada wabak COVID-19 ini. Okey, seterusnya kita akan sambung sikit lagi untuk habiskan bacaan Al-Maqsurat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا بسم الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. Tadi kita ada tertinggal sebenarnya, tapi dalam ni tak ada. Yang doa selalu Nabi ajarkan tu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. InsyaAllah sentiasa kita amalkan ya doa tu sebagai salah satu ikhtiar kita mohon perlindungan daripada segala mudarat, InsyaAllah. Okey, kita sambung lagi. Kemudian maksurat ni sebenarnya kalau kita baca satu kali pun boleh, tapi mana-mana bacaan yang ada khusus Nabi sebut 3 kali, kita ulanglah 3 kali ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani. Yang ni pun salah satu doa yang sangat penting kita amalkan, iaitu bila Nabi sebut yang atas tadi tu, ya, bila Nabi menceritakan tentang bab siapa yang nak selamat daripada duka cita, selamat daripada malas, selamat daripada bebanan hutang, doa yang kita bacakan tadi tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kemudian seterusnya doa yang berbunyi, saya berada di balik bahagian penumpang belakang ni. Okey, sekejap. Okey, minta maaf. Okey, subhanallah. Ada yang tanya soalan, nanti kita akan jawab soalan ya. Dah habis kita baca maksurat ni, kita akan menjawab persoalan pula insya-Allah. Kemudian doa seterusnya ada doa untuk kesihatan tubuh badan, kesihatan dari segi pendengaran kita dan juga kesihatan daripada untuk penglihatan kita. Doanya berbunyi,
Allahumma afini fi badani, ya Allah afiatkanlah tubuh badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah afiatkanlah, berikanlah keselamatan kepada telingaku. Allahumma afini fi basari, ya Allah berikanlah keselamatan kepada pandanganku. Kemudian kita sambung lagi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni wa a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Okey, doa ini kita juga perlu, sangat perlu beramal. Kedua, ia untuk keselamatan diri kita dan ahli keluarga kita, anak-anak kita daripada apa? Daripada bahaya yang menimpa kepada akidah. Sebab doa ini membawa maksud, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kufur dan juga iaitu kefakiran, kemiskinan. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku mohon perlindungan daripada azab kubur. Kemudian kita sambung lagi bacaan Al-Maqsurah ini dengan penghulu istighfar. Okey, penghulu istighfar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membacanya, iaitu penghulu istighfar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, betul ustaz, lagi jelas depan tu. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang membaca penghulu istighfar pada waktu pagi, apabila dia mati antara waktu pagi hingga petang, dia akan dicatat sebagai penghuni syurga. Dan barang siapa yang membaca pula penghulu istighfar ini waktu petang, insya-Allah sekiranya dia matilah dalam tempoh petang sampailah pagi besok, dia mati dalam tidur ke, mati lepas maghrib ke, lepas isyak ke, Nabi sebut dia akan dicatat sebagai penghuni syurga. Jadi subhanallah, muslimin muslimat sekalian, jadi antara amalan dalam Maqsurah juga terkandung bacaan penghulu istighfar. InsyaAllah kita akan bacanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okey, sekali kita akan ulang 3 kali ya, muslimat sekalian. Nabi bersabda, sekali lagi saya ulang, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dan pada waktu petang, maka sekiranya ia meninggal dunia dalam tempoh tersebut, maka ia dicatat sebagai bakal penghuni syurga. Jadi insya-Allah sama-sama kita baca lagi 2 kali, dan bacaan ini ada dalam bacaan Al-Maqsurah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, jadi itu adalah namanya penghulu istighfar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dan membacanya pada waktu petang, dan sekiranya ia meninggal dunia dalam tempoh tersebut, maka ia dicatat menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan sambung sikit saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuk wa asahu kitabuk wa Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian. Kita sudah pun selesai sama-sama membacakan Al-Maksurat sebentar tadi. InsyaAllah tadi ada yang bertanya, Ustazah ada keluarkan tak? Ustazah ada keluarkan tak buku bacaan doa-doa Al-Maksurat dan sebagainya. InsyaAllah kita sebenarnya dalam proses menyiapkan. Dah mula pun. Jadi dalam proses untuk menyiapkan buku ataupun Al-Maksurat bersama dengan maksud, bersama dengan syarah. Maksud syarah ialah setiap Al-Maksurat tu kita akan bawakan dalil. Setiap bacaan dalam Al-Maksurat, zikir-zikir, doa-doa dalam Maksurat, kita akan bawakan dalil daripada firman Allah dan juga dalil daripada hadis Nabi SAW. Jadi insya-Allah ia akan menjawab segala keraguan lah. Sebab ada yang ragu-ragu boleh tak beramal dengan Maksurat, betul ke bacaan dalam Maksurat itu daripada hadis Nabi dan sebagainya. Subhanallah. Okey, seterusnya sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, kita akan ambil dalam 3 soalan. InsyaAllah. Terima kasih Puan Liana. Terima kasih Puan Ayuni. Sekarang dah, saya rasa dah pukul 8 lebih kan. Masing-masing dah sampai di pejabat. Masing-masing mungkin dah di tempat kerja. Jadi masa kita pun tak banyak. Kita pun perlu bagi tumpuan kepada perjalanan. Jadi insyaAllah boleh ya. Saya akan ambil 3 soalan saja. InsyaAllah 3 soalan saja untuk dijawab secara ringkas. Kemudian kita akan menamatkan live kita pada pagi yang berkah ini. Okey, insyaAllah kepada siapa yang bertanya, tadi kita dah share ya. Dan suka juga saya mengingatkan tentang berkenaan dengan wabak yang sedang semakin menular sekarang. Ada satu hadis Nabi SAW apabila Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang berkenaan dengan wabak. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang bertanya? Sayyidatina Aisyah bertanya berkenaan dengan wabak. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya wabak adalah satu bentuk bala. Satu bentuk bala ataupun hukuman Allah terhadap manusia. Pertama Nabi sebut dalam hadis tu, jawapan Nabi kepada Sayyidatina Aisyah bila tanya, ya Rasulullah, apakah tentang wabak? Sebab bila berlaku wabak, orang baik pun kena, orang yang soleh pun kena, orang yang bertakwa pun kena, orang yang beriman pun kena, dan sama saja, tak ada beza. Lalu Aisyah bertanya pada Rasulullah berkenaan dengan wabak dan Nabi menjawab. Ini hadis yang sahih ya. Nabi menjawab, sesungguhnya wabak, penyakit itu adalah satu bentuk hukuman daripada Allah, satu bentuk bala daripada Allah. Namun Nabi menyambung lagi. Nabi kata, bagi orang mukmin ia adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Pertama Nabi sebut apa? Wabak ini adalah satu bentuk hukuman ataupun bala daripada Allah. Namun kepada orang mukmin dia ada tambahan. Ia bentuk hukuman bala juga bagi orang mukmin. Maksudnya Allah nak membersihkan kita pada dosa. Tetapi ia juga adalah satu bentuk rahmat bagi orang mukmin. Daripada sakit, daripada wabak, kalaupun kita tak kena wabak tersebut, masya-Allah, walaupun kita tidak kena wabak tersebut, kita tetap akan mendapat rahmat daripada Allah dalam bentuk apa? Kita akan sabar dalam menghadapi. Kita tidak akan caci maki. Kita tak akan terus menyalahkan orang itu, orang ini, walaupun memang ada orang yang bersalah dalam keadaan tertentu. Jadi kita tidak terus maki hamun, menghemburkan kemarahan. Kita tak terus mencaci, menghina dan sebagainya. Jadi dalam keadaan wabak ini Allah sedang menguji kesabaran lidah kita. Allah sedang menguji kesabaran tangan kita untuk menaip, menulis dan sebagainya. Jadi sebab itu bila Nabi sebut wabak ini satu bentuk hukuman daripada Allah, tetapi ia rahmat bagi orang mukmin. Jadi bagi orang mukmin, daripada wabak ini kita dapat pahala sabar. Kita dapat pahala mendoakan orang lain. Kita dapat pahala berdoa dan meminta dan mengharap melalui zikir-zikir dan doa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita adalah di kalangan orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Sebab Nabi sebut akan terbelah kepada dua bahagian, dua kumpulan. Sama ada golongan yang berterusan dapat hukuman, dapat bala, dapat musibah daripada wabak, ataupun golongan yang kedua, iaitu golongan yang akan dapat rahmat daripada Allah daripada wabak yang diturunkan. Jadi Nabi sebut siapakah yang dapat rahmat, iaitu golongan yang beriman kepada Allah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan meningkatkan keyakinan dalam berdoa dengan yakin, meminta dengan Allah dengan yakin, dan mendoakan juga kepada mereka yang sedang sakit. Mendoakan YB menteri kita
iaitu Sahibus Samahah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, mudah-mudahan diberi kesembuhan, kesihatan yang sepenuhnya. Begitu juga semua yang kes yang meningkat, jumlah sakit yang meningkat dan sebagainya. Kita teruskan berdoa. Berhentilah kita berterusan mengecam dan sebagainya, sebab kecaman tidak akan mengubah apa-apa, tetapi nasihat insya-Allah itu nasihat yang baik, doa yang baik dan sebagainya. Insya-Allah sama-sama kita lantungkan doa itu bukan dengan sinis. Kita mendoakan itu dengan ikhlas hati, insya-Allah Allah akan mendengar. Allah sedang menurunkan kita ujian yang berat. Gelombang yang kedua ini akan memberi kesan yang lebih besar kepada kami juga secara khususnya, kerana kami juga mempunyai staf yang ramai. Sekarang ni jemputan ceramah dah semakin, jemputan ceramah mula dibatalkan, hampir lebih daripada separuh. Maksudnya dah mula batal. Ia secara automatik memberi kesan kepada saya secara personal dan juga kepada tim kami, semuanya lah. Namun insya-Allah sebagaimana ketika gelombang pertama, kita akan gempurkan kembali aktiviti kebajikan kita. Dan kita tahu apabila berlaku gelombang kedua ini akan memberi kesan kepada golongan golongan-golongan yang mencari rezeki, peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita sahabat Amal Care, kita akan berusaha sedaya upaya untuk terus memberikan bantuan-bantuan yang sebagaimana kita lakukan ketika gelombang pertama COVID-19. Ketika gelombang pertama COVID-19 dulu, ketika keadaan yang sangat genting tu, subhanallah, alhamdulillah kita telah pun berjaya mengagihkan kepada lebih kurang 40,000 buah keluarga, melibatkan belanja lebih kurang 1.6 juta yang disumbangkan oleh orang awam melalui ejen-ejen seluruh Malaysia, dan kita jejaki mereka-mereka yang benar-benar terputus bekalan hidup. Jadi kita agihkan. Jadi subhanallah, kami pasti ada hikmah yang besar juga dalam gelombang yang kedua ini. Kita dah mula buat persiapan, kita dah mula meeting apa yang perlu kita gempurkan, apa yang perlu kita fokus dengan tim. Kami ada lebih kurang dalam 30 orang tim. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan, doalah ya, dan teruskan bersama dengan kami. Insya-Allah kita akan teruskan misi kebajikan, iaitu misi untuk kita sustain supaya kita bersama-sama dalam ujian wabak COVID-19 ini. InsyaAllah, subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, saya rasa sekadar itulah perkongsian kita pada pagi yang barakah ini. Kerana sekarang kita masuk terowong. Saya sedang menuju ke Bentong, Pahang. Sekarang masuk terowong apa dah nama terowong ni ya? Ini terowong apa? Dekat mana dah kita ni? Terowong apa ni? Genting Sempah. Saya lupa. Okey. Sekarang kita berada di Genting Sempah. Kita dah masuk terowong. Dan perjalanan lepas ni lebih berlekor-lekor. Jadi saya pun tak sesuai kalau nak terus sambung live ni. Kedua, kita mungkin akan terputus line sebab line kita tahu di kawasan area yang berputar-putar, berlekor-lekor tu, area tu line tak cantik. Jadi terima kasih kepada yang bersama pada pagi ini. Saya mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah selepas ni, petang ini jangan lupa untuk membaca Al-Maksurat. Jadi Al-Maksurat ni baca pagi dan petang. Semua itu terkandung di dalam baca Al-Maksurat. Peluangkan perlindungan daripada Allah, kesejahteraan, keselamatan, rezeki, selamat daripada azab kubur, selamat daripada kefakiran, kemiskinan, bebas hutang, apa saja yang kita perlukan. Apa saja tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan di alam barzah, di alam mahsyar, doa-doa dan amalan-amalan tu, bacaan-bacaan itu terkandung dalam bacaan Al-Maksurat. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Saya sayang semua kerana Allah dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sekadar itu daripada saya. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugas di rumah, di luar rumah, di mana-mana saja. Semoga Allah melindungi kita. InsyaAllah sama-sama kita jaga kita laksanakan apa tanggungjawab kita dalam tempoh musibah COVID-19 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang daripada saya kerana Allah, kerana Rasulullah.